Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami merupakan pelajar Universiti Putra Malaysia daripada kumpulan 3 Kursus Kenegaraan Malaysia ingin mempersembahkan projek cinta negara kami yang diberi tajuk Pakaian Tradisional Simbolik Negara. Saya Nurul Hana binti Muhammad Azlan bersama rakan-rakan setugas saya, Akilah, Azlina, Fangimin dan Ilya akan membincangkan pelbagai topik menarik mengenai pakaian tradisional di Malaysia. Tahukah anda serba sedikit mengenai latar belakang dan sejarah pakaian tradisional anda? Mari kita lihat. Sebelum kedatangan Islam, kaum lelaki menggunakan kain kepala dan kain sarung sebagai cawat. Kaum wanita menggunakan kain sarung, kemban dan selendang. Kegiatan perdagangan pedagang Arab sekitar abad ke-7 membawa pengaruh Islam dalam mereka bentuk pakaian tradisional masyarakat Melayu. Mereka mula memakai baju berbentuk tunik pendek. Tun Hasan adalah orang pertama yang mengubah bentuk baju Melayu asal sehingga terhasillah baju kurung. Cheongsam diperkenalkan sejak revolusi negara China pada tahun 1911. Asalnya pakaian ini berlapis-lapis dan labuh, tetapi lama-kelamaan ia disingkatkan hingga ke paras lutut. Orang menganggap Cheongsam pakaian tradisional Cina disebabkan bangsa Manchuria adalah penguasa dalam tempoh dinasti terakhir. Kaum India mula menenun kapas menjadi kain antara 3000 dan 2000 sebelum Masihi. Kaum lelaki melilit tubuh dengan dhoti di bahagian pinggang dan di antara kaki serta memakai selendang di bahu. Selepas kedatangan Islam sekitar abad ke-8, kaum wanita India mula memakai choli untuk menutupi dada mereka dan mengenakan sari. Pakaian tradisional Sabah boleh dilihat dari dua zaman. Zaman klasik, pakaian ini dipakai untuk upacara ritual, hari perkahwinan dan pakaian seharian. Zaman moden, pengantin lelaki dan perempuan akan mengenakan pakaian tersebut dan sewaktu acara kebudayaan. Hitam menjadi warna pakaian tradisional kerana mereka mempunyai kepercayaan bahawa warna hitam adalah lambang kekuasaan atau warna ketuhanan. Pakaian kaum etnik Sarawak mempunyai ragam hias yang mempamerkan kemahiran tangan yang dihasilkan. Hiasan diri dari perak dan manik melambangkan status dan kekayaan. Pakaian tradisional lelaki Iban dipanggil baju burung, pakaian tradisional wanita dipanggil ngepan Iban. Kaum Iban atau Dayak Laut berasal dari Kalimantan, Indonesia. Terdapat 23 etnik utama dan berpuluh-puluh lagi suku kaum peribumi kecil-kecil di negeri Sarawak. Barulah tahu sejarah pakaian kita. Jom kita kenali jenis pakaian tradisional pula. Lelaki kaum Melayu memperagakan baju Melayu cekak musang dan baju Melayu teluk belanga. Kita dapat lihat perbezaan dari reka bentuk kollar baju. Wanita kaum Melayu pula memakai baju kurung cekak musang dan baju kurung teluk belanga. Kurung moden dan kebaya juga merupakan pakaian tradisi wanita kaum Melayu. Setiap negeri mempunyai keunikan tersendiri dalam menggayakan baju tradisional. Di Perak, lelaki memakai baju Melayu cekak musang bersamping ikatan ikat pancong, manakala wanita memakai baju kurung yang dipakai bersama seluar dan samping. Di negeri Kedah, lelaki memakai baju Melayu cekak musang, manakala wanita memakai baju kurung Kedah. Lelaki di negeri Pahang memakai baju Melayu cekak musang dengan menggayakan tanjak ikatan sekelongsong bunga, manakala wanita memakai baju kurung Riau. Di Johor, lelaki memakai baju Melayu teluk belanga serta pemakaian samping di sebelah dalam baju, manakala wanita memakai baju kurung teluk belanga dengan kain sarung. Di Melaka, lelaki memakai baju Melayu cekak musang serta pemakaian baju sikap di luar dan desta di kepala, manakala wanita memakai baju kurung teluk belanga, hiasan di dada. Di Terengganu, lelaki memakai baju Melayu teluk belanga, tanjak ikatan Laksamana Terengganu, manakala wanita memakai baju kurung pesak. Bagi kaum Cina pula, lelaki memakai samfu iaitu baju dan seluar yang mempunyai belahan baju di bahagian hadapan. Wanita pula memakai cheongsam yang mempunyai leher yang tinggi serta bentuk yang sendat di bahagian pinggang. Kaum India juga mempunyai pakaian tradisional tersendiri iaitu lelaki memakai dhoti yang berwarna lembut seperti putih, manakala wanita memakai sari yang berwarna terang-terangan seperti merah, hijau dan ungu. Lain pula dengan bahagian luar semenanjung Malaysia seperti Sabah dan Sarawak. Bagi negeri Sabah,
Kaum lelaki Kadazan memakai baju gaung yang berwarna hitam dihiasi benang emas bersama seluar salva, bengkong tugut dan pemakaian sigar di kepala. Kaum wanita pula memakai baju pendek sinuangga, kain labuh serta selendang batik yang dilengkapi bersama tali pinggang hipogot serta pemakaian manik, sisir, tudung atau terendak di kepala. Bagi kaum murut pula, kaum lelaki memakai jaket baru-baru dan cawat serta sinulatan di kepala. Wanita murut pula memakai pinong kolor bermotifkan manik yang menggunakan kain kapas serta memakai salupai. Bagi kaum bajau, lelaki memakai baju potongan cekak musang, seluar, samping dan destar. Manakala wanita memakai blaus badu sampit, kain sarung olos berangkit dan sarempak di kepala. Sekarang, mari kita lihat kaum-kaum di bahagian Sarawak. Bagi kaum Iban, lelaki memakai baju burung dan kain sirat serta dandung yang merupakan selendang dan juga ketapu di kepala. Bagi kaum wanita, mereka memakai bidang sebagai kain sarung yang panjangnya pada paras lutut serta mempunyai corak-corak yang mempunyai makna-makna tertentu. Bagi kaum Bidayuh pula, lelaki memakai baju dan seluar daripada kain satin yang dihiasi dengan pita merah dan putih. Di luar baju pula, mereka memakai cipo boyo yang diperbuat daripada kulit kayu. Kaum wanita memakai baju cipo pendek dengan skirt yang dibuat daripada kain satin serta berselempang merah sebagai perhiasan pinggang bersama shilling perak. Di bahagian kepala, mereka memakai sipiah yang berwarna merah, hitam dan putih. Bagi kaum Melanau pula, lelaki memakai baju potongan moden berkain satin serta bersamping oranye keemasan. Wanita pula memakai baju baldu berwarna hitam bersama kain songket Brunei tenunan Sarawak serta kepis sanggul. Adakah anda rasa remaja zaman sekarang gemar dan menyukai untuk memakai pakaian tradisional? Remaja sekarang kurang gemar memakai pakaian tradisional kerana mereka menganggap pakaian tradisional ini trend yang sudah lapuk. Pakaian tradisional yang telah diubah rekaan asalnya seperti baju raya hipster. Ini lebih menarik minat remaja untuk memakainya dan dikatakan lebih mengikut peredaran zaman. Sebenarnya mereka mempunyai lebih banyak pendedahan tentang fashion barat. Mereka sentiasa menjumpainya dalam kehidupan seharian mereka, contohnya daripada tayangan video barat ataupun selebriti dari negara barat. Bolehkah anda memberikan beberapa contoh supaya remaja kini akan melahirkan keprihatinan kepada pakaian tradisional? Pada pandangan saya ibu bapa mesti memberikan lebih banyak pengenalan tentang pakaian tradisional kepada anak-anak mereka sejak kecil. Mereka boleh memakai pakaian tradisional dalam kehidupan seharian supaya anak-anak mereka akan biasa untuk memakai pakaian tradisional ke mana-mana tempat. Jika ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka untuk pergi ke pameran atau aktiviti yang berkaitan dengan budaya tradisional. Daripada situ saya dapat belajar dan mengetahui sejarah pakaian tersebut dan juga sebab kewujudan pakaian tersebut. Sekiranya banyak pemahaman terhadap pakaian ini, saya rasa saya akan lebih menghargai pakaian tradisional dan juga cuba untuk memakainya. Apabila kita dapat memakai pelbagai jenis pakaian tradisional tanpa mengira pelbagai kaum ataupun budaya dan juga bahasa kita dapat memahami lebih banyak tentang budaya kita dan juga tradisi kaum kita. Dengan ini, kita dapat mengurangkan perselisihan faham dan juga akan lebih sanggup untuk mendedarkan kepada budaya kaum lain. Trend melampau perlulah dihentikan kerana ianya boleh menyebabkan identiti pakaian tradisional tersebut semakin hilang. Remaja zaman sekarang perlu mendalami dengan lebih mendalam mengenai pakaian tradisional supaya menjadi satu ikon yang dibanggakan oleh rakyat Malaysia. Sekaligus semangat cinta akan negara dapat disemai. Sebagai warga negara Malaysia, kita mestilah berbangga dengan identiti negara yang berbilang bangsa dan unik. Kita perlulah mengetahui sejarah dan asal-usul pakaian tradisional setiap kaum di Malaysia. Semangat cinta akan negara dapat dipupuk dalam diri apabila kita mempelajari dan menghargai keunikan seni, budaya dan tradisi pelbagai kaum. Kita seharusnya bangga dengan pakaian tradisional kita dan perlu diperkenalkan kepada pelancong asing.
Oleh itu, marilah sama-sama membudayakan pakaian tradisional dalam kehidupan seharian agar semangat patriotik dapat disemai dalam diri. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi.